Gangguan pula. Okay, so hari ni saya salamkan dan sejahtera dan selamat pagi. So kita continue untuk interpret mass spectrum and then to calculate average atomic mass, relative abundance dan juga untuk calculate relative atomic mass lah. Yes, maaf silap. Kita kira average atomic mass daripada given relative abundance daripada mass spectrum dan juga untuk kira relative atomic mass iaitu AR based on carbon 12. Okay, so semalam orang tengok dalam lecture, harapnya fahamlah daripada video saya tu. Okay, so ini mass spectrum yang semalam dekat dalam kuliah tu. So apa dia nak bagi tahu? Dia nak bagi tahu kan isotop. Isotop kan untuk sesuatu elemen tu ada dua ataupun lebih daripada dua. So setiap isotop tu dia mempunyai mass yang berbeza. Contoh ni lah klorin. Klorin dia ada mass 35 dengan mass dia 37. So kita nak tahu isotop mana yang lagi banyak dekat dalam sesuatu atom tu. Sebab kena ingat, dia masukkan sampel ni atom beribu-ribu elemen. Awak tak tahu pun itu atom 35 ke, atom klorin 35 ke, atom klorin 37. So dalam banyak-banyak sampel tu, dia nak tahu klorin mass yang mana yang paling banyak dalam sampel tersebut. So bila dia test dekat dalam mass spectrometer punya mesin semalam tu yang saya tunjuk kat dalam kuliah tu, dapat tahu 35 ni paling banyak sebab abundance ni maksudnya dia punya intensity lah, maksudnya berapa bilangan. Tapi kita selalu guna persen lah sebenarnya abundance ni. Okay, daripada situ kita dapat tahulah lagi banyak abundance of isotope adalah 35. Okay, so daripada banyak-banyak isotop dan juga dia punya abundance ni, sebabkan mass dia banyak untuk setiap satu tu, kita nak tahulah. Okay, so maksudnya purata untuk isotop klorin ni sebenarnya berapa? Itulah purata kita panggil sebagai average atomic mass, which is nak kira average atomic mass, awak kena equals to total mass of all isotope over dengan total abundance. Okay, so semalam saya beritahu dah, unit untuk average atomic mass adalah unit dia AMU. Average, average mass unit. Nama dia average mass unit ataupun U je lah. Pun boleh, tak kisah salah satu tu. Tu nak kita tahu purata untuk isotop tersebut. Sebab tak semestinya ada dua, ada certain elemen dia ada lebih daripada dua punya isotop. Okay, untuk relative atomic mass pula, kita comparekan kita punya mass tadi, average atomic mass tu dengan carbon 12. Saya dah bagi tahu dah kat dalam kuliah tu, kenapa kita comparekan dengan carbon 12? Sebabnya carbon 12 adalah the most abundant element dekat dalam bumi. Paling banyak dia punya peratus tu lagi banyak dekat dalam bumi. Yelah pensel awak daripada karbon, keliling awak semua daripada karbon. So karbon tu adalah satu elemen yang paling banyak lah. Sebab tu kita comparekan elemen paling banyak. Okay, so nak cari AR. So atas ni mass of one atom of element ni yang tadi sebenarnya daripada awak kita tadi average atomic mass tu. Tadi awak dah kira average atomic mass. So kita bagikan dengan mass of one atom of carbon 12 divide pula multiply dengan 12 sebab 1/2 ni 1/12 ni kita dah bawa ke atas ke sebelah. Okey. So nilai sebenarnya awak akan dapat sama sebenarnya. Nilai average atomic mass dengan nilai relative atomic mass sama. Cumanya beza satu kita kira average atomic mass dia purata. Satu lagi kita comparekan nilai tu, ratiokan dia dengan carbon 12. So satu lagi unit dia beza dia adalah pada unit. Kalau average atomic mass dia ada unit, kalau untuk relative atomic mass tak ada unit. Kenapa tak boleh tak ada unit? Okay, tadi ni average atomic mass tadi. AMU kat atas. Kat bawah ni pun sebenarnya average atomic mass untuk carbon 12. Sebenarnya dia punya mass of carbon 12, which is nilai dia sebagai AMU juga. Potong-potong
Sebab tu untuk relative atomic mass tak ada unit dah. Macam tu je sebenarnya. Dan ada pula tanya kena tunjuk ke bila dia kata dia minta relative atomic mass ni, contoh awak dah kira average and then soalan minta, okay, sila calculate relative atomic mass. Yes, jalan kerja ni perlu tunjuk. Even though nilai dia sama, awak tak boleh kata atas dah kira average terus dapat relative atomic mass. Macam mana awak dapatkan relative atomic mass tu? So you need to show the calculation jugalah. You need to show juga dia punya formula untuk relative atomic mass. Takut nanti awak bagi jawapan akhir je tak ada markah sebab jalan kerjanya tak ada. Sebab kimia ni dia mementingkan jalan kerja. Final answer satu markah je. Jalan kerja yang kadang banyak-banyak markah. Lagi-lagi formula dan juga penggantian. Okay, so ini soalan tutorial. Soalan nombor 3 selepas tutorial semalam tu. Okay, dia kadang bagi soalan awak dalam bentuk mass spectrum macam ni. Okay, and then dia terus suruh calculate the average atomic mass of magnesium based on mass spectrum below. Okay, so kalau tengok magnesium ni ada sampai 3 dia punya isotop kan. Ni 1, so ni yang 2, yang 3. Paling berat adalah 65 dia punya mass. So awak ada magnesium 27 yang dia punya abundance dia sebanyak 20%. And then awak ada magnesium 63 abundance sebanyak 124%. Okay, abundance ni tak semestinya guna persen yang 100%. Abundance ni saya kata selalunya majoriti dia guna persen, tapi tak semestinya lah kita anggap dia sebagai persen je lah. Dia bukanlah 100%. Tak ada sampai 100%. Okay, ni mg 65, abundance dia 56. So kita nak kira average, berapa purata dia. Dia punya average atomic mass. So average atomic mass samakan dengan tadi dia punya formula adalah total mass of all isotope over dengan total abundance. Sorry lah, tulisan buruk pula. Okay, so baru masukkan nilai. Okay, masukkan sesuatu. Mass darab dengan abundance tambah ya sebab dia kata total hasil. Hasil tambah semua mass of all isotope. Okay, and then 63 darab dengan 124. Lepas tu ini 65. Oh sorry, tambah. Darab 56. So overkan dengan total abundance yang total ni lah. Ni total abundance ni semua berapa? So 20 tambah 124 tambah 56. Macam tu je nak kira daripada mass spectrum tu nak kira average atomic mass. So boleh kira lah. Tekan kalkulator. Jangan salah sampai tekan kalkulator pula. Ada tengah kira ke? Kesengang melangut je tengok. Saya pun baru nak kira. Ada lagi pantas saya? 59.96. 59.96. Yang lain dapat sama? Dapat sama. Dapat. Okey. Tiba saya pula tak dapat. Tak apalah. Okey, so kalau semua dapat tu maksudnya betul lah tu. Okey. So cerita je nak kira average atomic mass daripada mass spectrum. Okay, so ini tak ada. Okay, and then the following nombor 4 pula dia bagi benda yang sama tapi untuk zirconium. And then dia suruh calculate the average atomic mass of zirconium. Ini samalah awak. Tapi ni banyak sikit lah dia punya massnya. Dia ada 90, isotop dia banyak lah. Ada isotop 90, 91, 92, 93, 94. So cara kerjanya, jalan kerja dia sama je. First, jangan terus tulis sama dengan bagi tahu apa yang awak tengah nak kira. Macam saya buat ni, average. Awak nak kira average atomic mass. Sama dengan, okay, terus nilai pun tak apalah, 90. Lepas tu 9 tambah 1 darab 9 tambah
12 / 92 tambah, saya selalu tertinggal tambah, 93. And then the last one is 13 / 94. So overkan dengan total abundance dia yang atas ni lah. Ni abundance ni lah peak ni. So 52 tambah 9 tambah 12 tambah 14 tambah dengan 13. So dapatlah average atomic mass. Tapi lupa tadi, jangan lupa yang tadi yang nombor 3 ni ada unit AMU. Ingat bila final answer awak ada unit, pastikan ada unit lah. Kalau awak tak tulis unit, tak ada markah kat situ final answer walaupun calculation awak betul tapi tak ada unit, terus salah jugalah sebenarnya. Tak semestinya MU, boleh tulis U pun boleh. So boleh kira, ada yang kira? 60. Nanti saya dapatkan apps calculator lah kat atas ni. Taman habis. Dah dapat? Dapat 91.27. Dapat. 91.27. Betul lah. Sebab dia punya abundance dia 100 kan. Okay. Okay, so bolehlah kira tu. Kan senang je. Okay. Senang je sebenarnya untuk average atomic mass ni. Okay, tapi untuk yang ni, tadi dia bagi dalam bentuk mass spectrum, dalam bentuk diagram mass spectrum tu. Tapi kadang soalan boleh bagi dalam bentuk ayat. Jangan nak gelabah bila dalam bentuk ayat. Benda sama je, cuma dalam bentuk ayat je. Okay. Dia bagi tahu iron ada consist ada Fe54, iron 56, and iron 57 dan juga iron 58. So dah bagi tahu dah isotopic mass of 4, dah bagi dah isotopic dia berapa. Dia punya mass yang sebenar daripada, kalau daripada graf lah, berapa setiap satu ni respectively. And then dia suruh calculate the relative atomic mass. Sebelum nak dapatkan relative atomic mass, kena kira dulu average atomic mass. So daripada average awak kena tahu dia punya abundance kan. Soalan memang dah bagi dah kat depan ni. Ni dia punya peratus abundance dia sebenarnya. Dia bukan dalam bentuk graf tapi dia dalam bentuk ayat. Dia dah bagi dah nilai abundance and then dia dah bagi dah pun mass setiap isotop tu. So bolehlah kira dulu average atomic mass untuk iron tu. So yang ni 5.82 darab dengan pertama 53.9396. Yang pertama tambahkan dengan abundance yang kedua darab dengan 55.9394 tambahkan dengan 2.19 darab 56.9354. Okay, ni tambahkan dengan satu lagi last punya abundance 0.33 darab 57.933. Okay, overkan dengan total abundance untuk iron tersebut. Kira je lah macam biasa untuk average atomic mass. Apa? Harapnya semua orang tengah menekan kalkulator. Tengah kira. Tak apa. Jangan salah tekan kalkulator. Walaupun nak berjalan kerja betul, tekan kalkulator pun satu skill yang perlu hati-hati. Jangan salah tekan. Masukkan je kalkulator awak, kadang lagi canggih. Kalkulator student ni kadang lagi canggih.
So, boleh try kira. And then the last one is 0.33 darab dengan 57.933. Dapat? Harapnya dapat. Dapat 5585. Yes, okay. So AMU. Okay, tapi soalan minta relative atomic mass. Jangan tinggalkan gitu je. Teruskan lagi untuk AR. AR tadi dia kata mass of one atom bagikan dengan mass of carbon 12 darab dengan 12. So dah kira tadi average kat atas tu 55.85 and then mass of carbon 12 darab dengan 12. So in the end dapatlah 55.85. Ini saya kata tadi nilai sama. Ya, tapi kena Tak ada unit. tunjuk juga. Tak ada unit. Tapi tak ada unit lah. Cuma dan kena tunjuk juga jalan kerjanya. Tak silap bila pernah keluar. Aduh. Last tu batch kedua yang lepas. Batch kedua lepas ada keluar. So ramai juga hilang markah lah. Pada soalan senang je ramai hilang markah dekat part relative atomic mass. Sebabnya dia tak keluarkan formula. Dia tiba-tiba tulis AR sama dengan dah itu je. Tak ada markah kat situ, kita nak tengok jalan kerja. Okey, walaupun markah mungkin 1 2 saja tapi sangat bernilai. Okey. So, itu untuk relative atomic mass dan dia kasih abundance semua dekat melalui ayat. So jangan gelabah. Ingat, ayat kalau soalan bentuk ayat lagi panjang ayat tu lagi bagus sebab kadang-kadang dia punya information dia lagi banyak. Baca betul-betul je. Awak keluarkan dulu data-data yang ada. Okay, saya rasa ni yang last. Okay, so ni last. So dia bagi rubidium ada 2 natural occurring isotope. Ada rubidium 85 dengan atomic mass sekian dan relative abundance dia sekian. Okay, another isotope rubidium 87 dengan atomic mass dia dah bagi. And then dia suruh transform. Okay, dia suruh transformkan data ni dalam bentuk mass spectrum. And then suruh calculate relative atomic mass. Soalan pun boleh keluar macam ni. Dia bagi data, suruh bagi dalam bentuk mass spectrum. Okay. Pun pernah keluar juga soalan, dia suruh buatlah mass spectrum macam mana. Dia bagi data, okay sila buat mass spectrum. Okay, so jangan risau. Dia dah bagi dah, rubidium ni, dia punya mass dia ni. Dan juga relative abundance ni satu lagi. Okay, tapi untuk satu lagi isotop ni, dia hanya bagi mass. Tapi tengoklah, dia kasih persen kan. Meaning, tolaklah 100 tolak 72.15% dapat berapa untuk yang second punya rubidium tu. So, dah dapatlah abundance untuk yang rubidium 87. So, dah tahu dah rubidium 27.8. 7.85. Okay, yes. So, bolehlah buat mass spectrum. Sorry lah, saya punya sila pakai pembaris. So ini adalah tadi selalunya y-axis adalah abundance. Dalam kes ni dia guna persen. So kalau dah tahu dia guna apa, tulislah dia punya unit. Unit dia persen. Sebab bila dalam graf, bila lukis graf ataupun sketch graf, kena ada unit sekiranya awak punya y-axis ataupun x-axis, unit dia punya nilai tu ada unit. Kena letak unit lah. Okay, kalau yang bawah ni selalu kita guna MZ. Maksudnya dia ratio kan, saya lupa dah. Mass over proton number saya lupa dah. Tapi kena ada M dengan Z. Tak boleh mass sahaja. Okay, and then sebabkan dia ada 2 je. So ikutlah awak. Awak nak buat peak macam mana. Dalam graf saya punya kuliah, kita guna peak yang macam tu. Kalau nak guna tegak pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so kita buat untuk 85. Rubidium 85. Oh sorry, mass dia bukan 85. Mass dia kat sini 84.9. 118. Buatlah peak dia tinggi sikit sebab kenapa dia punya abundance dia paling tinggi. Okay, and then second mass dia 27 je. Tak payah buat tinggi-tinggi. So ini 27.85% dengan dia punya mass sebanyak 86.90
92. Macam tu je lah mass spectrum. So kalau nak buat jenis peak yang macam dalam kuliah saya tu pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah nak guna yang tu pun, nak guna yang ni macam ni pun boleh. So dapatlah mass spectrum untuk rubidium. Okay, so settle soalan yang pertama dia minta. And then pergi soalan kedua, dia suruh calculate relative atomic mass. AR, dia minta AR macam biasa. Sebelum nak kira AR, kira dulu average atomic mass. So average atomic mass, dia dah bagi dah pun nilai-nilai dia. 8.49118. Mass dia darat dengan abundance. Tambahkan dengan satu lagi punya isotop. 86.9092 darat dengan 27.85. So overallkan dengan total abundance adalah 100. Okay, jangan lupa AMU ataupun U lah, ikutlah pada awak. And then AR, kira AR, nilai tadi awak dapat, overkan dengan 12, darat 12, dapatlah AR berapa? Final answer. Dapat nilai dia berapa? 8547. 85.47. 45.46847. Macam tu lah. 47. Okay. So masukkan kat sini, ini dapatlah sama sebenarnya. Itu je relative atomic mass. Senang je, tak susah pun. Kita baru gear satu je, soalan yang senang-senang je. Okay, so so far faham? Ada apa masalah? Faham. Faham. Oh, faham. Okay, so ada soalan saya tak sentuh, meaning soalan tu sila buat dulu, try buat lah. Saya rasa soalan nombor 4, 5, 6 dah, 6, 7, 8. Try buat sampai part yang relative atomic mass lah untuk tutorial.